datang. Jadi hari ini insyaAllah saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk yang diberikan trauma immobilization lah. Saya Muhammad Faris bin Mahyusuf daripada Jabatan Kecemasan, penolong pegawai perubatan U29. Mana slide? Video kapai tadi. Dia weapon kau kan, kau jadi repair. Okay, what is the immobilization? Immobilization refer to the process of holding a joint or bone in place with spleen, cast, brace. This is done to prevent an injured area from moving while it heal. Maksudnya immobilization ni dalam bahasa Melayu juga imobilisasi lah. Yang dimaksudkan adalah proses memegang joint ataupun tulang lah, bone pada tempat menggunakan spleen ataupun cast ataupun brace lah, pendakap sehingga selesai proses penyembuhan. Okay, type of immobilization kita ada beberapa jenis lah immobilization. Yang pertama kita ada cervical collar immobilization, spine immobilization, externally immobilization terbagi kepada dua lah, two types. Yang pertama spleen upper limb, spleen lower limb, pelvic immobilization dan KED lah, guided extrication device. Okay, cervical collar immobilization. Rasanya semua benda ni semua tahulah. Cumanya kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita tak tahu yang sedetailnya lah. Kat depan ni saya kategorikan yang ada dekat USM lah, dekat jabatan kita, terbagi kepada 4 jenis lah. Yang pertama kita ada untuk cervical collar kita ada 2 jenis lah. Ada hard collar dan ada soft collar. Kita untuk hard collar kita ada adjustable dan kita ada yang rigid punya. Saya tunjuk terus lah. Yang depan ni untuk yang adjustable, kita ada apa ni, kita ada size lah. Size kat tepi, kita boleh tengok size kat tepi ni. Kita ada size paling rendah, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Sama juga kat tepi ni lah. Untuk yang ni dia ada kunci lah. Ada kunci, kita boleh buka kunci ni dekat tepi ni. Just tekan sahaja dan kita boleh tarik dan boleh tolak lah. Kenapa cervical collar ni kita ada 2 lubang. Kat depan ni ada 1 lubang, kat belakang pun ada 1 lubang. Yang pertama sekali, bila dekat depan ni, bila kita nak protect cervical, kat depan ni sebenarnya kita senang untuk kita tengok trachea division. Trachea division maksudnya bila kita pakai tu, kalau kita nak tengok trachea division, kita nak check trachea ataupun kita nak buat tracheostomy, maksudnya benda ni tak perlu dibuka. Yang kedua, kenapa belakang ni ada lubang juga? Kalau kita tengok soft collar tak ada. Soft collar memang dia ketat macam tu je. Kat belakang ni maksudnya bila kita pasang dekat lapangan, selalunya kita akan bawa balik ke hospital. Bila kita bawa balik ke hospital, doktor akan buat assessment balik. Maksudnya bila doktor buat assessment, benda ni tak perlu nak buka. Contohnya bila kita pakai, doktor tak perlu nak buka, nak assess. Maksudnya doktor just tekan je kat belakang ni, kat cervical, cek ada sakit ke. Jadi benda ni tak perlu buka lah. Sebab tu lah kita ada lubang kat depan dan dekat belakang ni. Untuk sizing pula, selalunya untuk responder kita pergi 2 orang lah ataupun lebih. Untuk sizing selalunya orang yang akan pakai ni dia yang akan ukur. Tapi maksudnya kalau patient dekat sini, cara kita ukur, kita ikut ni, ujung dagu ni sampai ke shoulder ni. Maksudnya bukan kita ukur kat sini, kita akan ukur kat sini. Ni daripada sini. Maksudnya kalau patient tu dagu panjang, dia akan panjang sikit lah. Ataupun dia tu short neck. Cara nak ukur dia, kita guna jari lah. Kita guna jari, 3 jari, 4 jari. Siapa yang ukur, orang tu lah kena letak kat sini. Untuk pasang tak ada masalah. Contohnya saya respon, saya dengan pembantu saya, dia tengah buat inline immobilization dan saya nak ukur. Bila saya ukur, saya boleh ukur macam ni dan saya boleh minta dia pasang. Tapi tak boleh orang yang tengah respon kes tu, orang yang tengah pegang tu dia ukur, dia cakap berapa jari, 3 jari, guna jari saya tak boleh. Maksudnya kadang-kadang orang yang ukur tu jari pendek, kita jari besar. Jadi benda tu lain lah. Ni untuk cervical collar lah. Saya lebih suka guna yang adjustable lah daripada rigid. Dekat sini saya tengok ada banyak yang rigid lah. Yang rigid kita ada 2 saiz. Kalau kita tengok kat sini kita ada short, yang kat sini kita ada irregular. Untuk short ni selalunya kita akan pakai untuk patient yang short neck lah. Patient yang leher pendek, kita akan pakai yang ni. Untuk yang regular ni selalu yang panjang lah. Yang panjang, yang ni tak boleh adjust. Yang ni tak boleh adjust. Maksudnya bila kita pakai macam tu je lah. Tak boleh nak apa ni, nak kita nak besar ke nak kecilkan, tak boleh.
Dan yang seterusnya kita ada yang pitch. Yang pitch ni kita ada satu saiz je lah. Untuk pitch punya kita ada satu saiz. Untuk cara pemakaian, macam biasalah, kita akan inline immobilization patient tu. Kalau patient tu duduk, kita akan perlu bantuan lah 2 orang. Kalau patient tu terbaring, kita ada cara untuk seorang ataupun 2 orang. Nanti untuk yang lagi detail rasanya better pergi yang kursus trauma tu. Kursus trauma, basic trauma tu, kat situ lagi detail lah. Untuk hari ni Farid nak terangkan berkenaan dengan yang simple-simple je, yang asas-asas kan. Okay, indication for applying cervical collar yang pertama sekali neurological deficit. Apa yang dimaksudkan dengan neurological deficit ni? Contohnya lah, bila kita respon patient tu abnormal dekat dia punya sensory, dekat dia punya sensory, testing, dekat dia punya sensory ataupun dekat motor. Macam mana kita nak check sensory patient ataupun motor patient tu? Yang pertama sekali kita tanya patient lah, Encik boleh angkat ke kaki, ataupun boleh ada sakit dekat bahagian mana-mana ke? Jadi kalau patient tu dia bagi tahu, dia testing. Kalau contohnya untuk neurological deficit ni, kita boleh tanya patient lah, ada lemah pada bahagian mana-mana ataupun ada kebas pada bahagian mana-mana. Maksudnya dekat upper limb dengan lower limb lah. Kita boleh tanya. Kadang-kadang kita tengok tak ada wound, tak ada deform, tapi bila kita cakap, Encik boleh angkat kaki ke? Oh tak boleh lah, kaki saya lemah. Ataupun bila kita angkat terus jatuh, masuk kat situ, mungkin patient tu ada neurological deficit. So bila macam tu, kita kena pakaikan cervical collar. Walaupun tak ada wound, tak ada fracture pada bahagian muka kan, kita kena pakaikan. Sebab kita takut ada injury dekat spine lah. Yang kedua, spinal midline tenderness in C-spine. Dia ada 2 cara juga. Kalau patient tu conscious, kita just tanya saja, Cik ada sakit pada bahagian belakang, Cik ada sakit pada belakang leher. Kalau dia cakap ada sakit, tak kira Farid dia fokuskan kepada PSC lah dekat lapangan. Tak kira walaupun abrasion sekalipun, tapi kalau dia komplain sahaja ada sakit pada bahagian belakang leher, pada bahagian belakang, kena pasang cervical collar. Walaupun kita tengok tu hanya abrasion. Okay, hanya tu abrasion sahaja. Yang ketiga, alertness ataupun alert mental status ni, maksudnya kita tengoklah patient tu GCS, kita check dengan GCS. Kita tengok GCS dia. Kalau GCS low, kita tengok patient pun confused. So kita pakaikan cervical collar. Yang seterusnya, intoxication ni patient yang mabuk ataupun patient yang drug addict. So patient macam ni selalunya dia tak khabar. Bila dia kemalangan, dia tak tahu mechanism of injury, berapa kali dia terguling, berapa kali dia terhempak macam mana, dia tak tahu. Jadi kita akan pakaikan cervical collar. Distracting injury. Apa yang dimaksudkan distracting injury ni adalah, contohnya pesakit tu kita tengok, contohnya kita pergi respon satu kes kemalangan motosikal dan kereta. Penunggang motosikal ni tiba-tiba kita tengok, kita assess kaki dia putus. Kaki putus, lepas tu kita tengok ada kecederaan pada leher. Tapi bila kita tanya, Encik ada sakit tak pada leher? Dia cakap tak ada sakit, sakit pada kaki sahaja. Maksudnya kat sini, kesakitan di kaki itu melebihi daripada kesakitan di leher. Jadi dia tak rasa pun sakit di bahagian leher. Yang tu kita panggil distracting injury. Maksudnya kaki yang putus ni lagi sakit daripada yang leher. Bila kita tanya, dia cakap tak sakit, sakit kaki je. Kaki je sakit. Yang tu yang dimaksudkan dengan distracting injury. How to apply cervical collar, macam tadi lah. Maksudnya kita buat selalunya benda ni kalau nak cantik pakai 2 orang lah. Kita akan manual immobilization, lepas tu kita akan seorang pakai lah. Nak pakai seorang pun tak ada masalah. Okay, extremity immobilization, upper limb spling is a type of intervention where the movement of an arm, shoulder, elbow, wrist and hand is supported by restricted by a piece of material. Okay, ni untuk upper limb punya spling. Sama juga, kita ada saiz lah. Kita ada saiz paling kecil, medium dengan yang besar. Macam mana kita nak bezakan patient yang macam mana kita pakai spleen, patient yang macam mana yang kita kena pakai anduh. Patient macam mana yang kita kena pakai spleen bila kita suspect patient ni ada fracture, contohnya ada deform. Patient datang dekat triage, kita pun tengok, ya cek kenapa? Oh, anak saya jatuh basikal. Kita tengok ada deformity. Ada deformity, kita kena pakai spleen.
bukannya kita pakaikan anduh. Kita pakaikan anduh bila masa. Contohnya, oh anak saya jatuh basikal, sakit tangan, kita pun tengok, kita check, oh boleh gerak, tak ada deform, mungkin STI, kita rasa mungkin STI, yang tu kita boleh pakai anduh. Okay. Cara pakai splint juga, saya rasa semua dah pandai kot. Kita ada ni lah. Untuk upper lane dengan lower lane sama je. Untuk lower lane pun sama. Walaupun kita pergi respon satu case, kita tengok crush injury teruk ni, still juga kita kena pakaikan splint. Kalau macam ni, kita kena letak gauze. Cuma Fahim nak ingatkan, untuk stop bleeding, kita tak pakai gumji. Kena ingat. Sebab kadang-kadang kita tengok dekat Jabatan Kecemasan, bila bleeding banyak, ambil gumji letak. Gumji dia punya sifat dia menyerap. Bila kita letak gumji, darah akan banyak lagi keluar, banyak lagi menyerap. Walaupun kita tengok ni luka yang besar. Ni gambar dia lah. Gambar dia patient ni potong kaki dekat red zone 2 bulan lepas. Yang ni peringat respon, tak ada buat apa-apa, just letak splint, datang macam ni je, tutup dengan kain macam tu je. Jadi tak cantik lah. Sepatutnya bila kita tengok macam ni, teruk macam ni sekalipun, sepatutnya letak gauze, stop bleeding. Sama je. Letak gauze, stop bleeding, bandage, letak splint, buat datang ke hospital. Okay. Okay. Sebelum dan selepas sama saja circulation assessment 5 P lah. Semua dah pandai ni. Okay, pain, bus, pain, paresthesia, paralyze. Maksudnya sebelum kita pasang tu, kita test lah. Sakit ke tak, rasa ke tak, pas dia macam mana. Okay, spine immobilization is been common practice in trauma to place patient in cervical collar and long backboard to achieve spine immobilization. LBBS are used to help prevent spinal movement and facilitate extrication of patient. Cervical collar are used to help prevent movement of cervical spine and often to combine with lateral head block and strap. The theory behind this is spine immobilization prevents secondary spinal cord injury during extrication, transport, elevation and trauma patient by minimal movement. Maksudnya kat sini spine immobilization ni, ataupun kita pakai kat sini, kita pakai spinal board lah. Spinal board ni dia ada dia punya, panggil dia punya set. Dia tak boleh spinal board saja-saja, tak boleh. Kita nak pakai spinal board je, bila kita tengok patient, kita nak letak spinal board je, tak boleh. Dia akan datang dengan yang pertama sekali cervical collar. Cervical collar ni dia hanya protect untuk patient tak boleh ke bawah dan ke atas, tapi stay boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. So dia punya set dia, yang pertama sekali cervical collar, yang kedua head immobilization ataupun headboard. Headboard ni juga headboard ni dia tak boleh datang dengan headboard saja, tak pakai cervical collar. Sebabnya headboard ni hanya protect untuk kiri ke kanan. Patient stay lagi boleh ke kiri dan ke bawah. Maksudnya kat sini cervical collar, headboard dan spinal board, 3 set kena pakai. Dan untuk prevent tak nak bagi jatuh, kita akan pasang strapping lah. Okay, ni dia punya set lah. Cervical collar, spinal board with spider strap and head immobilizer, spine. Dan kita ada multifunction spine. Yang kat sini rasanya tak ada kat sini, Farid tak pernah tengok lagi lah. Yang kat sini dia hospital lama, hospital wanita kanak-kanak. Sebelum ni Farid duduk kat hospital wanita kanak-kanak dekat Kecemasan. Yang ni kita ada 2 jenis. Maksudnya kita boleh buka untuk adult satu, untuk pig satu. Okay, pelvic immobilization. Yang kat sini Farid tengok, kita dekat USM kita ada satu je. Kita ada same pelvic sling. Yang tipe pelvic tu Farid tak pernah nampak yang orange. Yang ni juga kita ada saiz lah. Kalau you all tengok mungkin yang ni, kita ada saiz standard dengan large. Kita ada saiz standard dengan large. Cara pemasangan dia senang sahaja. Yang dekat tepi ni bukan gambar saja-saja ni. Ni kalau contohnya benda ni habis, tiba-tiba ramai patient trauma datang kat Kecemasan. Tiba-tiba semua je kita suspect pelvic fracture. Benda ni ada 2 sahaja. So macam mana kita nak guna? Kita akan ambil
kita akan ambil apa ni, blanket. Kita akan ambil blanket ataupun kain linen lah. Kita akan buat macam tu lah. Kita akan buat macam tu. Cumanya dekat mana yang kita nak buat? Dekat mana yang kita nak letakkan kain ni? Okey, sebelum tu kita pergi kepada indication lah. Indication for apply pelvic binder. Mechanism of injury, suggestion of pelvic fracture. Tengoklah. Okey. Pas lebih daripada 100 atau SBP kurang daripada 90 is yes, apply pelvic spring, pelvic binder. If no, GCS, tengok GCS. Kalau GCS less than 30, kena apply. Distracting injury ataupun abnormal cranial system of pelvic. Cuma sekarang ni kalau ikutkan kita tak buat dah pelvic spring. Kita tak buat dah, kita tak apply dah pelvic spring. Tapi bahas pelvic spring. Kebanyakannya doktor akan buat chest spring, pelvic spring kan. Kita tak buat dah sebenarnya. Kita tak buat dah. Tarik angkat, tengok dia punya panggil apa ni? Tulang tu yang terbuka tu kita tak buat. Sebabnya kalau buat, kalau ikut dia punya research, kalau ada kecederaan pelvic makin teruk. So kita hanya tekan sahaja. Kita hanya tekan sahaja pada bahagian pelvic. Dan kalau patient rasa patient komplain sakit, maksudnya kita suspect patient tu ada pelvic fracture lah. Tak ada dah kita nak buat pelvic spring ke, kita buat chest spring. Chest spring pun sama. Sebenarnya kita tak buat dah chest spring. Tapi Fahri tengok dekat ED masih buat lah. Dia masih tekan lagi pelvic chest spring dengan pelvic spring. Okay. Okey. Tempat yang paling tepat sekali adalah dekat Granta trochanter. Granta trochanter tu pada bahagian kita ada satu tulang ni. Ada tulang ni kita akan letak kat sini dan kita akan pasang. Tulang tu dipanggil Granta trochanter lah. Okey, pelvic mobilization. Macam mana nak pakai benda ni? Patient terbaring. Dan macam mana kita nak pakai benda ni? Kita perlukan 2 orang lah. Seorang tak boleh. Kita perlukan 2 orang. Benda ni kita akan masuk pada bahagian lutut pesakit. Pada bahagian lutut kita kan dia ada terbuka macam ni ada terbuka sikit. So benda ni kita akan letak pada bahagian lutut. Dan kita akan pasang, letak bahagian lutut. Kita akan 2 orang ni, kita akan tolak macam ni. Kita akan buat zigzag. Zigzag sampai ke atas. Bukan pusing. Patient terbaring. Benda ni macam ni. Masuk bawah lutut pesakit. Bila bawah lutut pesakit, Lagi mah. Safer. contohnya ni lutut pesakit kan. Lutut pesakit, kita akan masukkan, kita akan angkat sikit lutut pesakit. 2 orang, kena 2 orang. Kita akan tarik. Dan yang ni pun akan tarik. Dia akan zigzag macam tu. Gigi je. Tarik. Cumanya kalau ikut yang kita praktik selalunya, sebelum ni saya praktik, benda ni akan berlipat. Macam mana tak nak bagi berlipat? Kita akan, lepas kita buat, kita akan masukkan tangan sikit. Kita bagi betulkan sikit. Sebabnya benda ni selalu dekat atas tar. Ataupun atas selalunya dekat lapangan lah. Ataupun dekat hospital tak ada masalah. Dekat hospital senang. Cuma Fahri hari ni lebih fokus kepada lapangan. So benda ni bila kita tolak, macam mana cara nak ikat benda ni? Just masukkan je. Bila dah masuk sini, masukkan je. Just tarik sahaja. Bila tarik dekat sini 2 orang, seorang akan pegang kat sini, tarik. Dia akan tarik kat sini sampai dia bunyi kak. Yang ni kena tarik, yang ni tarik. 2 orang. Tarik je. Tarik, dia akan bunyi kak. Bila pekaknya dia akan masuk kat sini, dah ketat dah. Dah okey dah. Lepas tu kita pun yang ni just simpan lah, bagi kemas je lah. Ini boleh bawa ke hospital. Okey, seterusnya yang ni Fahri rasa mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahulah. Gastric extrication device. Yang ni selalunya bila masa kita akan guna bila ada satu kemalangan yang melibatkan kereta ataupun melibatkan lori. Mungkin kat Kelantan jarang kot melibatkan benda-benda besar macam kalau kat KL banyak lah. Kalau kat KL banyak, yang ni selalunya kita nak keluarkan pesakit yang tersangkut dalam kereta ataupun dalam lori. Maksudnya dekat duduk pesakit, dekat duduk penumpang.
Maksudnya pesakit tu ataupun mangsa tu berada di kedudukan penumpang dan kita suspek patient ni ada injury pada tulang belakang dia. Ada injury pada tulang belakang dia, selalunya bomba lah. Selalunya bomba akan minta dengan kita dan kita akan buat dengan bomba selalunya. Farid pernah praktik dekat Kemalangan di Jeli. Benda ni dengan bomba Kemalangan. Sama juga kereta remuk. Pesakit tu tak boleh nak keluar lah. Tersempit dengan steering, bomba potong steering. Lepas tu nak buat keluar. So kita suspect patient ni ada spine injury. Sebab kita tengok memang teruk lah, memang dada apa semua memang ni. Tapi patient sedar lagi. I mean patient nazak lah. Maksudnya ni lagi. Ada masih bernafas lah. Okey. Macam mana nak pasang ni? Coding color ni bukan main-main lah. Ni masa duduk kat HKL lah. Kita praktik. Dia punya sequence ataupun akronim dia, My Baby Look Hot Tonight. Maksudnya kat sini, cara nak pasang dia, bukannya kita saja ni. Ada coding color ni. Bukannya kita saja-saja boleh pasang macam tu, tak. Dia punya akronim My Baby Look Hot Tonight. My tu maksudnya apa? My tu maksudnya middle, dekat tengah ni. Maksudnya kita akan pasang yang dekat tengah ni dulu. Cara nak pasang sama juga. Yang ni dia datang dengan set dia. Set dia cervical collar, KED, spinal board dengan head immobilizer. Ni set dia. Maksudnya nak pakai ni kena ada set ni. Okey. Patient dalam kereta. Patient dalam kereta, seorang akan buat inline immobilization. Kita akan pasangkan cervical collar. Ni boleh model. Ni model yang ni. Kita lagi tengok ni lah. Sebab benda ni jarang berlaku kat sini. Dan Farid tanya sini pun USM tak pernah pakai lah benda ni. Okey. Contohnya pesakit kan. 2 orang. Selalunya bomba lah. Bomba dengan kita. Bomba akan pegang macam ni. Duduk dalam kereta. Bomba akan pegang macam ni untuk inline immobilization ataupun daripada belakang. Bomba akan pegang macam ni. Bomba akan pegang macam ni. Dan kita akan pakaikan cervical collar lah. Kita akan pakaikan cervical collar. Okey, bila pakaikan cervical collar, benda ni dia ada 2 cara. Nak masukkan, kita boleh masukkan daripada tepi ataupun kita masukkan daripada atas. Kalau atas tu boleh, kita masukkan daripada atas macam ni. Okey. Bila macam ni, yang ni lah kita nak praktikkan. My Baby Look Hot Tonight. My Baby, my ni maksudnya tangan dia dekat luar. Ambil yang tengah ni, yang kuning ni. Yang tengah ni letakkan kat sini. Nanti Farid terangkan kenapa dia tak pakai yang hijau dulu. Dia letak yang tengah dulu. And then kemaskan. Ketatkan. Middle, B, baby, bottom, bawah. Yang merah ni. Okay. And then leg, kaki. Okey, ni yang kaki ni kita akan masuk ikut bawah ni. Kaki ni kita masuk ikut bawah ni. Kita akan masuk bawah ni. Bagi ketat. Dan benda ni dekat sini, kat tepi ni. Sama juga bagi ketat. Ni pun sama. Tak je celah ni.
Masuk je belakang ni. Dan top ni maksudnya kita akan pasang dekat mana? Kita akan pasang yang ni dulu. Yang atas ni. Yang hijau ni baru kita pasang yang hijau. Yang kat sini dia ada ni. Dia ada tambahan yang ni. Yang ni kita akan buat letak dekat bahagian belakang kepala. Macam ni. Ni dia ada strapping untuk yang dagu dengan yang atas. Macam ni. Yang ni yang dagu. Okey. So macam ni lah cara kita pakaikan KAD. Cara untuk alihkan pesakit daripada ni dalam kereta ni, kita tak buat keluar lagi. Dekat belakang ni kita ada pemegang. Okey, dekat belakang ni kita ada pemegang, yang dekat sini dengan dekat sini, dekat sini. Kita ada pemegang. So orang ni boleh pegang ni. Boleh tarik ni. Ni boleh tarik, ni boleh tarik. Yang kat sini sebab tak ketat ni, sepatutnya kena ketat. Bila ketat, sebenarnya benda ni kalau nak naik helikopter pun boleh. Naik helikopter atas. Dia boleh bawa ni. Benda ni. Yang ni keras ni. Yang ni yang kita nak protect ni. Kita nak protect spine. Okey. Bila macam ni, kita akan pasang macam ni. Ni spinal cord. Orang daripada luar akan pergi macam ni. Masukkan bawah punggung. Ni dekat luar kereta. Maksudnya ni dalam kereta, ni luar kereta. Akan masukkan macam ni. Yang dalam kereta tadi dengan yang dekat dalam tu ada 2 orang, dia akan alihkan pesakit. Okey, jom kita okey. Boleh. Okey, macam ni dia akan tarik. Tarik. Kat sini dan dia akan baringkan pesakit. Dia akan baringkan pesakit Balik atas ni. ni dan kita akan pasang head block. Kita akan strap dan kita akan bawa pesakit ke ambulans, seterusnya pergi ke hospital lah. Okey, itu sahaja. Apa dia? Apa dia?